Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi surah Al-Qalam ayat yang ke-34, muka surat 565. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إن المتقين عند ربهم. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, yakni kerana janji yang telah diberikan oleh Allah SWT, kerana mereka menyempurnakan iman amal soleh sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka itu mereka memperolehi syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan ataupun kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Mana Allah SWT sediakan untuk mereka tu inda rabbihim. Indah ni, indiyah ni orang panggil, indiyah karamiyah, mana Allah SWT berikan kepada mereka itu dari sisinya, maknanya satu perkara yang istimewa sebagai penghormatan untuk mereka kerana ketakwaan yang mereka usahakan dalam diri mereka. Jadi dalam ayat yang kita baca sebelum daripada ni, Allah SWT menyebut kepada kita balasan ya Allah SWT berikan kepada golongan mujrimin, golongan yang berdosa, golongan yang kufur, golongan yang engkar. Yang mana kita baca ayat sebelum pada ni, kadzalikal azab, demikianlah azab, yakni azab di dunia, wal azabul akhirati akbar, bukan setakat azab di dunia ia akan diterima oleh orang kafir, tetapi mereka juga akan menerima azab akhirat yang lebih besar yang menanti mereka. Jadi ini sebagai perbandingan. Selalunya setelah Allah SWT menyebut kepada kita balasan orang kafir, maka akan disertakan selepas daripada itu balasan orang beriman. Begitu juga lepas daripada Allah SWT sebut kepada kita balasan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka lepas pada itu akan ada balasan untuk orang-orang yang berdosa, kafir. Ini semua sebagai perbandingan supaya kita mikir tengok mana kita nak hidup dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan nanti akan mendapat syurga, ataupun kita nak pilih menjadi kufur dan akan mendapat azab. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Bila mana orang-orang yang bertakwa tadi mendapat keistimewaan di sisi Tuhan mereka, darjat syurga yang istimewa, afana ja'alul muslimin, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu seperti mana orang yang berdosa? Maknanya bila Allah SWT telah menetapkan syurga untuk orang yang bertakwa, neraka untuk orang yang engkar, maka Allah SWT tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang melakukan amal kesolehan. Dari segi mana? Dari segi kami tidak akan jadikan balasan untuk orang yang bertakwa, orang yang Islam itu sama dengan orang yang berdosa, orang yang kafir. Tak akan sama.
Maknanya Allah SWT dia tidak atas dunia pun kita pakai benda yang sama juga. Bila seorang tu berjaya, maka kita akan beri hadiah untuk dia. Bila mana orang tu gagal, maka akan ada hukuman untuk dia. Orang bersalah akan mendapat hukuman. Orang yang memberi sumbangan, memberi jasa, mereka akan mendapat pingat kebesaran. Mereka akan diberikan macam-macam hadiah. Untuk orang Islam dengan orang kafir, kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang mukmin itu seperti mana orang fasik? La yastawun. Pada kita jawab, Allah Ta'ala jawab selalu tak sama. Tak mungkin sama. Orang bertakwa, orang beriman, dia akan menghasilkan amal-amal yang baik, dia akan memberi kebaikan kepada orang lain. Orang kafir ni, bila dia engkar kepada Allah SWT, bila dia tidak patuh pada perintah Allah SWT, natijah daripada itu akan alahillah amalan mana tidak akan sama. Orang kafir ni dia selalu kata, Allah buat syurga, kita lebih layak lagi, kita lebih faham buat. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat ni dengan kata malakum kaifa tahkumun. Bagaimana mungkin kamu Tuhan? Sebab kamu anak pinak kamu ni ujian. Ujian maknanya nak tengok kita bersyukur kepada Allah SWT. Boleh tunjuk ni harta dia berdarat berjujur, harta dia bertimbul-timbul, ni anak dia berjujur berdarat. Dia boleh berbangga, dia rasa dia anak ramai, dengan bini ramai, dia boleh berbangga dengan kehebatan dia, kekuatan dia, kekayaan dia. Dia menjadikan benda-benda itu sebagai ukuran kemuliaan. Sedangkan harta yang Allah SWT berikan kepada manusia, itu semuanya sebagai ujian. Seperti mana ujian Allah SWT kepada orang tak ada harta. Dia tak ada harta, kerja siang malam juga, tapi hajat dia tidak dapat dipenuhi dengan pekerjaan dia, maka dia kekal jadi orang miskin. Tak ada harta, nak dia simpan pun dia guna habis. Kaya pagi pakai pagi, kaya petang pakai petang. Tu je hak ada fitih dia. Kerja juga, tapi tak ada, tidak dapat kekayaan. Jadi Allah SWT nak uji dia dengan keadaan lagu tu. Dan ujian ni seperti mana yang kita baca baru ni, dalam pelbagai bentuk. Jadi macam mana kamu buat keputusan bahawa kekayaan tu tanda Allah Ta'ala sayang, itu keputusan kamu yang salah. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Kamu yang boleh buat keputusan tadi, menyamakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang ya kaya di dunia ni pasti akan kaya di akhirat walaupun tidak beriman. Apakah kamu pelajari benda ni daripada kitab? Cuba ayat kepada kami, kitab mana hak sebut lagu ni? Maka Allah SWT tanya, am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu memiliki satu kitab yang padanya yakni terdapat perkara-perkara tadi yang kamu pelajari? Cuba cerita. Dalam kitab mana yang ajar, yang memberitahu kepada kamu bahawa kalau kaya di dunia ni akan kaya di akhirat. Jadi itu semua adalah pernyataan mereka yang melambangkan kesombongan mereka. Sikap mereka menolak Nabi, mereka kata kita tak perlu kepada hidayah daripada Nabi ni, Quran ni, sebab kita kaya dah. Kamu menawarkan syurga di akhirat, sedangkan kita ada dah syurga di dunia, dan akan ada pula syurga di akhirat nanti. Jadi itu kesombongan mereka. Ya Allah SWT tegur mereka. Allah Ta'ala memberi peringatan, zajar kepada mereka. Innalakum fihi lama takhayyarun. Di mana dalam kitab itu ada benda-benda yang kamu boleh pilih. Maksudnya dalam kitab itu kamu boleh menetapkan hukum peraturan sesuka hati kamu. Maknanya semua hak kamu kata ni, bila Allah Ta'ala tanya lagu ni, maknanya dakwaan yang tidak berasas. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya-tanya ni sebagai bantahan, sebagai celaan. Maknanya kamu mana ada kitab. Sebab apa? Sebab maklum dah pada kita bahawa orang Quraisy ni, orang Mekah ni lama dah tidak ada nabi untuk mereka. Litunzira qauman ma atahum min nadhir.
untuk kamu Muhammad memberi peringatan kepada mereka yang mana lama dah, sudah sekian lama dah tidak ada seorang pun yang memberi peringatan amaran kepada mereka tu mari. Mana lepas daripada Nabi Ismail tu tak ada seorang Nabi yang diutuskan untuk orang Mekah. Lama tempoh tu. Jadi hak adanya Nabi SAW. Jadi bila begitu, kitab mana yang menyebut pada kamu hukum hak kamu cipta ni? Mana kamu tidak ada asas. Sebab orang Arab ni kalau ada pun syair dia syair hak puja wanita, syair yang mempelekehkan orang, syair yang akak diri sendiri, syair yang puja arak, puja wanita, syair meratap kematian. Hak tu hak mereka karya tulis dalam syair mereka. Jadi Allah Ta'ala tanya lagu ni sebagai membantah sikap mereka yang membuat sendiri hukum yang tidak berasas. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Apakah kamu mempunyai sumpah-sumpah yang wajib diterima oleh kami sehingga sampai kepada hari kiamat? Maknanya Allah SWT tanya, apakah ada perjanjian aku dengan kamu ni? Maknanya, apakah aku telah buat perjanjian kepada kamu wahai orang musyrik, orang Mekah, bahawa dengan ada sekian-sekian benda ni kamu selamat di akhirat, kamu akan dapat syurga di akhirat? Ada ke tidak? Jadi benda lagu ni benda jaminan ni, jaminan untuk selamat di akhirat ni, dia kena mengikut jaminan yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Kita tak boleh nak buat jaminan sendiri. Macam kalau kita tengok orang Syiah lah contoh, dia mendakwa cinta pada Ali, cinta pada Husain. Mereka dakwa bahawa bila cinta kepada Ali pasti masuk syurga. Bagi mereka tu macam pasport dah. Pasport nak masuk syurga tu kena cinta pada Ali, cinta pada Husain. Sebab itulah kalau kita tengok pokok Syiah ni dia ada tatu sebenarnya. Dia ada tatu, dia tulis ya Husain. Sepok Sia jugalah. Pokok Sia pun ada tatu dia tu buat dengan tok ca dia. Macam-macam. Mana kira-kira ada tatu tu jadi kembar, jadi gagah, jadi berani. Tiket tak lup. Jadi pokok Syiah ni ada juga kepercayaan bahawa bila mereka tu sayang kepada Husain, mereka pukul tubuh mereka kerana cinta pada Husain dan mereka lukis tatu ya Husain ni. Ada, kita tak kecek saja. Kalau tengok dalam gambar Google tu ada tatu ya Husain. Maknanya seolah-olah bagi mereka bila turun dalam kubur tu, malaikat tengok ada tatu ya Husain tu, mana lepas lah. Bakali gitu, bakali. Siapa dia jaminan lagu tu? Yang memberi jaminan Allah. Jaminan atas apa? Allah Ta'ala kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta benda anak pinak melainkan orang yang mari menghadap Allah SWT dengan hati yang sejahtera. Mana hati yang beriman, ikhlas kepada Allah Ta'ala, tubuh badan yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan taat. Hak ni hak selamat. Itu jaminan daripada Allah Ta'ala. Jadi kafir Quraisy tadi dia mendakwa mereka selamat di akhirat, mereka akan mendapat kenikmatan syurga tu. Allah Ta'ala tanya pada mereka, ada ke tidak perjanjian sumpah daripada Allah SWT yang memberi jaminan kepada mereka bahawa bila sampai di akhirat nanti mereka ni akan selamat? Ada ke tidak? Jadi tanya panjang-panjang, tanya banyak-banyak ni, tujuan dia nak menafikan. Mana tak ada. Allah SWT, Rasul tidak pernah buat perjanjian lagu tu. Kalau kita ikut mana-mana tok guru ke, mana-mana tok wali ke, kita sayang pada dia, kita ada serban dia, kita ada sama butir sebeh hak dia, kita pegang ambil berkat, belum tentu lagi kita selamat. Setengah orang tu dia apa kain serban dia tu biar tok guru dia pijak, jadi dia nak balut kepala dia, kira-kira ada berkat, dah boleh selamat di akhirat. Tak boleh.
Tak boleh lagu tu. Supaya orang buat di kubur Tok Guru. Tok Guru ni Aziz. Pergi nak ambil batu tanah tu. Nak buat apa tak tahu. Tanah kubur nak ambil buat apa. Sebab dia jaminan bahawa dengan ambil tanah kubur Tok Guru. Tok Guru mana-mana kau. Tanah kubur Nabi kau. Tak ada. Bukan lagu tu jaminan untuk selamat. Jaminan untuk selamat ni bila kita terima molek. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dihurat oleh Tok Guru yang muktabar, Tok Guru yang soleh. Tak, kita pegang ajaran dia, ilmu dia, tertunggu, insya-Allah lah dapatlah keberkatan. Kalau kita ada bebu air dia minum, dah. Tak ada Tok Guru tu bangun gal tu kan ambil air Tok Guru minum. Dengan harapan nak dapat berkat. Tak lewat lagu tu. Bukan cara lagu tu. Ia diajar oleh agama pada kita nak dapat berkat ni. Pertama sekali keberkatan tu bagaimana agama ajar kita nak dapat berkat. Dengan kita baca bismillah, dah. Dengan ikut ajaran Nabi, ikut ajaran ulama yang muktabar, beramal, itulah keberkatan. Kita nak ambil berkat dengan kayu sugi dia, kita tak nampak. Tak nampak tu. Boleh setara mana tu. Jadi jaminan perjanjian daripada Allah. Allah Ta'ala buat perjanjian dah banyak dengan kita. Siapa jaga semaya, dah. Siapa menaikkan zakat, siapa menaikkan hak orang Islam, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang ada pegang amanah dan dia menyempurnakan, maka ada jaminan untuk dia. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut jaminan ni adalah jaminan daripada Allah Ta'ala sendiri, bukan hak kita buat sendiri. Barulah kita akan selamat. Innalakum lama tahkumun. Allah Ta'ala mengherdik mereka, sesungguhnya kamu ni boleh saja buat apa yang kamu nak. Maknanya tak patut kamu ni buat sendiri hukum, buat sendiri ketetapan. Lalu mendakwa inilah betulnya, inilah jalan selamatnya. Jadi Allah Ta'ala tegur sekali lagi, innalakum lama tahkumun. Maknanya siapa kamu boleh menentukan hukum sendiri. Sebab dalam bab menentukan hukum ni Allah Ta'ala kata inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia panggil tauhid al-hakimiyah, dia panggil tauhid dalam menetapkan hukum ni Allah. Kita tak boleh nak ubah hukum Allah, kita tidak boleh nak menetapkan hukum yang bercanggah dengan hukum Allah. Macam kata hukum Allah, pencuri kat tangan. Tak. Kita nak kat jari, tak boleh. Sebab ia menetapkan hukum kerat tangan ni, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan yang mencuri tu, naklah kamu potong tangan mereka tu sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan, satu hukum yang menyebabkan mereka tu serik kerat tangan. Jadi kita nak tukar kepada bayar denda ke, tukar pada kerat jari ke, jadi dia panggil tauhid al-hakimiyah. Ia boleh menetapkan hukum Allah. Jadi ikutlah hukum ke apa? Hukum dalam bab selamat di akhirat, hukum dalam bab undang-undang syariah ke apa ke, Allah yang menetapkan hukum. Cuma jangan kita peling dengan hukum traffic light lah. Hukum traffic light itu walaupun kita menetapkan, tapi hak tu benda tidak bercanggah dengan Quran dengan hadis. Maknanya pemerintah ni dalam bab siasah syariah, dalam bab pentadbiran negara ni berasaskan kepada keadilan hukum-hukum syarak, dia boleh menetapkan hukum-hukum atas semangat keadilan tadi, kemaslahatan tadi. Hukum traffic light walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi maknanya seseorang itu perlu kepada giliran. Oleh kerana semua tu berhak, maknanya semua tu berhak pilih jalan dia nak pergi. Bila mana masing-masing itu ada berhak, maka dia kena ada giliran lah. Jadi sebenarnya hukum traffic light ni dia ada dalam Quran juga. Hukum giliran. Hukum giliran ni kita baca dah dalam surah Qamar. Qala hadhihi naqatul la shirbun
walakum syirbu yaumin ma'lum. Itu dalam surah Qamar. Nabi Saleh kata, dah, unta ni dia ada giliran dia untuk minum di telaga ni, dan untuk kamu ada giliran hari lain pula. Maknanya 10 minit kita lalu 10 minit pula 10 minit mana ada traffic light 10 minit dah. Maknanya 5 minit kita lalu orang alik jatuh lalu, orang alik naik pun lalu 5 minit juga. Orang alik ilir pula, orang alik ulu pula. Jadi masing-masing tu ada waktu dia. Jadi hukum tu berasas kepada giliran, keadilan, dan untuk mengelak daripada mudarat, perbalahan, pelanggaran. Jadi hukum ni bila Allah Ta'ala telah menetapkan, maka tak ada siapa pun boleh ubah, boleh tukar. Itu dia panggil tauhid al-hakimiyah. Seperti mana kita hanya sujud kepada Allah Ta'ala, semaya untuk Allah Ta'ala, begitu juga kita kena akui dalam penetapan hukum ni Allah sahaja yang berhak menetapkan hukum, kerana dia yang mencipta manusia dan dia lebih mengetahui tentang manusia. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi, tanya lagi, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Mana soalan ni kau tegak. Kalau lawyer ni dia soalan daripada dia ni sehingga saksi tadi ataupun tertuduh tadi dia lemah. Cuba tanya. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab ataupun dapat memberi jaminan atas perkara tadi. Dah dalam kitab tak ada. Dah. Dalam kitab tak ada. Kamu tidak berhak untuk menetapkan hukum. Paling-paling tidak adakah orang yang boleh jamin bahawa ni betul. Seperti mana yang didakwa. Mana sokongnya zaim ni, apakah ada seorang penjamin ia boleh memastikan bahawa apa yang kamu kata ni benar setelah daripada dalam kitab tak ada. Jadi dalam kitab mana yang ajar pada kamu benda ni, mereka tak boleh jawab. Mana tak ada kitab. Ia suruh lagu ni, ia kata balasan orang mukmin sama dengan orang kafir. Orang kafir berhak mendapat balasan yang lebih daripada orang beriman. Tak ada dalam kitab. Bila tak ada dalam kitab, cuba datangkan seorang yang boleh memberi jaminan. Nabi ke, wali ke, malaikat ke, rasul ke, cuba. Maknanya tak boleh jawab juga. Tu ditanya pula, am lahum syuraka'u falyatu bi syuraka'ihim in kanu sadiqin. Apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Maknanya mereka tu, apakah mereka ni mempunyai rakan kongsi, orang-orang yang mereka boleh tupai, ataupun apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu ya ada pangkat yang sama, pengaruh yang sama, ia dapat menyokong antara satu sama lain. Kalau begitu, falyatu bi syurakaihim, bawakanlah sekutu-sekutu tadi, in kanu sadiqin, kalau mereka tu benar. Maknanya mereka boleh menetapkan hukum lagu ni, apakah mereka tu ada kuasa juga. Maknanya ada di kalangan kamu ni, adakah ia berkongsi, ia sepakat, ia saling tolong menolong, yang boleh berpakat untuk menetapkan perkara ni. Kalau ada, wak mari. Kalau mereka tu boleh kecek benar. Maknanya orang-orang yang syirik kepada Allah SWT ni, mereka mencipta macam-macam rakan kongsi bagi Allah SWT. Mereka kata Nabi Isa ia mengajarkan lagu ni dah. Maka akan ditanya, diminta persaksian daripada Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku mati dalam keadaan meninggalkan kepada mereka tu ajaran tauhid. Aku tidak pernah menyuruh mereka tu menyembah selain daripada Allah, mencipta, menetapkan undang-undang, peraturan selain daripada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Pada Nabi Isa ke malaikat sekalipun, yang mana orang-orang musyrik ni menjadikan malaikat ni sekutu bagi Allah Ta'ala, semua tu berlepas diri, tak sih terlibat dengan perbuatan syirik ni. Kemudian Allah SWT
menggambarkan kepada kita pula keadaan yang begitu dahsyat yang berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi soalan-soalan ni soalan yang Allah SWT minta Nabi berhujah dengan orang kafir. Maknanya bila Nabi berdakwah, berdialog, maka akan adalah perdebatan. Jadi benda perdebatan sebenarnya benda yang biasa berlaku antara Nabi dengan orang kafir. Sebab ayat ni kalau kita baca memang dalam bentuk perdebatan, pertanyaan. Pertanyaan Nabi tu nak suruh mereka tu tinggalkan kufur, tinggalkan syirik, kembali ikut agama tauhid. Sebab itulah Nabi ni bijaksana. Jadi apa erti Nabi tu bijaksana kalau sekadar Nabi berdakwah dengan cara lemah lembut, tak ada hujah, tak ada berdebat, tak mungkin. Sebab Nabi ni dia nak berhujah dengan orang yang engkar. Gak ada mohon engkar ni. Allah SWT menyebut hujah-hujah yang perlu dikemukakan oleh Nabi kepada orang-orang yang engkar ni. Allah Ta'ala berpindah pula kepada satu cara pula, iaitu mereka ni orang yang engkar tadi perlu timbul dalam hati mereka tu rasa takut gerun terhadap akibat perbuatan mereka, kufur mereka itu. Maka Allah Ta'ala cerita di sini, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan ingatlah pada hari betis disingkapkan dan mereka itu dipanggil supaya sujud, tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maknanya orang kafir ni kena ingat keadaan yang akan berlaku di akhir akhirat nanti. Maknanya kamu tak sedut agah lah atas dunia ni. Kamu tak sedut dakwa kamu akan dapat syurga di akhirat, kerana keadaan akhirat tu amat berbeza daripada apa yang kamu dakwa. Kamu dakwa kamu akan masuk syurga. Kamu kena ingat di pada masa nanti Allah Ta'ala gambarkan keadaan yang huru hara, penuh dengan ketakutan. Dengan Allah Ta'ala kata yauma yukshafu an saq, pada hari betis disingkapkan. Pada hari betis yang disingkapkan ni, kebanyakan ahli tafsir kata ini merupakan kinayah ataupun gambaran, metafora. Ini merupakan gambaran keadaan yang begitu takut, begitu dahsyat, yang mana bila berlaku keadaan lagu ni dah hak wanita sebelum ni dalam keadaan sopan satu, dah jalan dengan lemah lembut, baju kurung dia tu dah bila dia kena ambak ke anjing kak, takkanlah nak berlari dengan baju kurung gitu, yang selok tu, yang unggal selok betul-betul. Tu maknanya pada ketika tu tak cara dah ke aurat. Apa pentingnya selamat daripada dikejar oleh anjing. Maknanya itu keadaan yang menakutkan. Jadi bila keadaan begitu menakutkan, maka orang Arab biasanya menggambarkan betis disingkapkan. Apa kita kata sisi lengan lah. Sisi lengan, kucak bojeng. Itu istilah orang kita. Mana bila keadaan yang tidak lagi orang jaga perkara asal, maka akan berlaku ketakutan, ada benda lain yang perlu diutamakan. Jadi pada hari betis disingkapkan ni, mana pada hari Allah Ta'ala menunjukkan kemurkaan dia kepada manusia. Semua ketakutan, semua tu dalam keadaan dikejar. Sebab dalam surah Ma'arij, kita akan baca dalam surah Ma'arij, keadaan yang menakutkan tadi di hari akhir nanti dalam ayat 43, yauma yakhrujuna minal ajdath sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari berlaku kiamat ni, dah Allah Ta'ala kata pada hari mereka keluar daripada kubur dengan cepat, berlari-lari dengan cepat, seolah-olah mereka ni pada zaman dahulu, pada zaman di dunia dulu, mereka berkejaran kepada berhala-berhala mereka. Mana mereka tu dalam keadaan orang kata tak paling kiri kanan, berlari keluar daripada kubur, dikejar oleh malaikat. Jadi keadaan ini adalah keadaan ia bergolak ataupun keadaan yang menakutkan. Jadi orang-orang yang engkar tadi, yang sombong,
Jadi mereka pada waktu itu kena ingat, pada hari Allah Ta'ala menzahirkan kemurkaannya, dan pada waktu itulah akan ada satu perintah dari Allah SWT, supaya manusia ni sujud pada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman yang biasa sujud di dunia ni, dia dapat sujud. Apakah sujud ni sebagai sujud ibadat? Jadi jawabannya, sujud ni adalah satu bentuk ujian lah. Allah Ta'ala nak zahirkan kemuliaan orang yang beriman, orang yang taat, di mana Allah Ta'ala nak memperlihatkan kemuliaan mereka ni, maka orang beriman disuruh supaya sujud, mereka dapat sujud. Orang yang munafik orang munafik ni ataupun orang yang riak ni, atas dunia mereka sujud juga, tapi mereka tidak dapat sujud, tetapi mereka tersungkur, tersembah. Sebab apa? Sebab mereka sujud di dunia tu dalam keadaan tidak ikhlas, dalam keadaan tidak beriman, kerana mereka nifak semata-mata. Orang kafir ni pula, bila mana mereka tu disuruh supaya sujud, fala yastati'un, mereka tidak dapat berbuat demikian. Jadi kerah belakang mereka. Jadi akan kelihatan pada waktu tu keadaan mereka tu sebagai orang yang sombong, takabur. Tapi hati mereka tu, keadaan diri mereka tu nampak macam terhina. Mana mereka tu dalam keadaan amat memalukan kerana tidak dapat sujud seperti mana yang diperintah. Allah Ta'ala kata, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Pandangan mereka tadi, pandangan mereka itu dalam keadaan tertunduk ke bawah, melihat ke bawah, diliputi dengan kehinaan. Sebab apa? Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sedangkan mereka dahulu disuruh supaya sujud, disuruh supaya beriman kepada Allah SWT, disuruh supaya mendirikan semaya, sujud hanya kepada Allah Ta'ala, mereka tidak buat. Wahum salimun, padahal mereka tu sejahtera, sehat. Maknanya wahum salimun ni mereka sejahtera di dunia, dengan kekayaan mereka, dengan kesihatan mereka, dengan kemewahan mereka. Mereka disuruh supaya beriman, bersyukur pada Allah Ta'ala, mereka tak sujud, maka sebagai akibatnya mereka tidak dapat sujud pada Allah Ta'ala pada hari. Semua orang beriman ni sujud pada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah kelihatan pada wajah mereka tu perasaan terhina. Kenapa? Kerana kesombongan mereka di dunia dahulu, mereka tidak mahu sujud kepada Allah SWT. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Jadi oleh kerana orang-orang yang engkar ni terus menerus engkar, dan iaitu kita baca dalam ayat bahawa ni celaan kerana akhlak-akhlak yang tercela. Pada ayat yang ke-8 sampailah kepada ayat yang ke-16, celaan terhadap mereka tu kerana kedegil bakar pada waktu malam. Jadi setelah peringatan-peringatan diberikan kepada mereka tentang adanya akhlak tercela pada diri mereka, tentang sifat mereka yang tidak ada rahmat untuk orang miskin, begitu juga peringatan diberikan kepada mereka itu dalam bentuk hujah. Dalam ayat 35 sampailah kepada ayat 41, begitu juga peringatan tentang hari akhirat, dipanggil takhwif ukhrawi. Maka taklimat terakhir kepada Nabi. Ayat yang ke-44 ni taklimat yang terakhir pada Nabi. Maknanya orang kafir ni tak lagi dah. Kalau dia sombonglah, siapa su? Dia tidak akan dengar nasihat daripada kamu, dia tidak akan berubah kerana kesombongan mereka, gurur mereka. Mereka terpedaya dengan kekayaan yang mereka miliki. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fazarni, biarkan aku, maknanya lok aku. Mu tak sepikir gapo Muhammad tentang mereka ni. Fazarni, serahkan kepada aku, biar aku yang menentukan hukuman untuk mereka. Maknanya Allah SWT buat keputusan, orang yang menentang Nabi ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan lain-lain lagi tu, yang terus menerus menentang Nabi.
Allah Ta'ala kata kamu tak usah cara, tak usah fikir tentang mereka, kesudahan mereka tu surah kepada aku. Begitu juga wa ma yukadzibu bihadzal hadis, orang yang mendustakan cerita ni, perkataan ni, maknanya surah kepada aku, mereka itu dan juga orang-orang yang ikut jejak langkah mereka yang sama-sama menolak kebenaran Al-Quran. Lagu mana? Sanastadrijuhum min haitsu la yash'ur min haitsu la ya'lamun. Kami akan hukum mereka tu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit daripada arah yang mereka tidak tahu. Maknanya mereka tu akan terus menerus menikmati kekayaan, makin bertambah kemewahan mereka sampai satu masa gak. Tuhan apa kalau kita gak kita we makan ke lembu kita. Ngai dedok, ngai vitamin, ngai garam tu goni. Dah macam-macam. Bila dah takbir raya tu gak kita pun melah. Dah. Ayat pun lagu tu juga. Kita nak gemuk dia tu. Kita wi. Ayat tu ingat aku makan mewah dalam ni. Dah. Padahal Tuhan dia tu nak dia gemuk. Jadi begitu juga orang kafir ni. Dah. Mereka dalam kesombongan mereka tadi, bila mana mereka tolak dakwah Nabi, dan dalam masa yang sama kenikmatan kekayaan mereka tu makin bertambah. Dan mereka katalah ni benar alik kita ni, tengok makin kaya kita, pengikut Muhammad makin sesak, makin miskin. Jadi mereka mendakwa kita makin hari makin kaya, makin mewah ni. Inilah benar betulnya pegangan kita. Muhammad tu salah. Jadi mereka menganggap pertambahan ya mereka dapat tu sebagai tanda Allah redha. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala bui kepada mereka tu sebagai jerak kepada mereka, supaya mereka makin sombong. Macam Fir'aun lah. Macam Fir'aun tu dah, dengan kuasa dia, dengan pengaruh dia tu, dia rasa dia makin hebat. Habis dia bunuh, dia salib ahli-ahli sihir dia hak beriman. Dia rasa dia makin hebat. Tapi akhirnya dia tu tenggelam, lemah dalam laut merah, kesudahan dia. Dia rasa dia kaya, dia hebat. Jadi ini dipanggil dalam ilmu akidah dipanggil istidraj. Benda luar biasa, pertambahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia bukan kerana dia redha, tapi untuk memerangkap mereka, biar mereka galip. Jadi benda lagu ni ya berlaku lah. Macam umat Nabi Lut jugalah, kaum Nabi Lut tu tak. Bila Nabi Lut nak memberi peringatan pada mereka, mereka tengok tetamu Nabi Lut ni comel, kau mereka naik angin. Gitu ke rumah Nabi Lut tu untuk mendapatkan tetamu Nabi Lut ni. Jadi makin kuat keinginan mereka, maka dengan cara itulah Allah SWT membinasakan mereka. Jadi ini dipanggil istidraj. Maknanya mereka mendapat nikmat dengan bertambah, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan tarik dengan sekaligus. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, dalam sirah dulu, cerita penentu-penentu Nabi ni, bila Allah Ta'ala kata fazarni, lak kat aku akan buat keputusan. Kita tengok dalam peperangan Badar, Abu Jahal tu dia rasa dia hebat, dia rasa dia menang. Dia kerahkan orang-orang Mekah dia pergi serang Nabi. Dia rasa dia hebat, dia kerah habislah. Unta tu berapa belah ekor sehari di sebelah. Nak jamu pada tentera ni. Hamba-hamba mari, pasukan sorok mari belakang, sebab dia rasa dia menang. Tapi apa yang berlaku, Abu Jahal tu sendiri dibunuh oleh orang muda. Malu budak bunuh dia. Tu dia panggil istidraj. Akhirnya Nabi humbai dia dalam telaga buruk. Wa umli lahum, dan aku akan memberi tempoh waktu pada mereka. Mana aku akan biarkan, aku akan lak mereka. Aku akan biarkan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu helah aku ni sangat kukuh. Mana jerak aku ni tak ada siapa yang boleh terlepas. Mana kena peringat. Ini pengajaran kepada kita bahawa kalau kita ni
Makin buat maksiat makin kaya. Dah. Ambil rasuah ke gapo ke polis tak boleh nak dakwa kita. SPRM tak boleh nak dakwa kita. Hebat kita punya rancangan. Rasuah kita makan gotu kita apa? Pecah amanah ke apa semua kita terlepas macam. Terlepas macam itu kena ingat. Sampai satu masa memang kena sungguh. Tak boleh nak lari dah. Itu maknanya nikmat yang kita dapat dalam keadaan kita buat maksiat, nikmat yang kita dapat dalam keadaan kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, dalam keadaan kita tak semaya, itu bukan nikmat yang sebenar-benarnya. Itu adalah istidraj. Sampai satu masa gak Tuhan ambil. Itu bila jatuh rubuh-rubuh yang tak kabar, itu dipanggil mendapat nikmat tetapi tidak bersyukur. Kalau Allah Ta'ala naknya, kalau Tuhan naknya, makin kita bersyukur, Tuhan akan tambah nikmat. Maka kita pun bersyukur pula. Ia beza situ. Istidraj, terus menurut dapat nikmat tapi kita tidak bersyukur. Itu bahaya. Jadi Allah Ta'ala kata, wa umli lahum inna kaidi matin. Biarkan mereka, kerana mereka tu tidak akan terlepas daripada jerat aku, kerana jerat aku ni kukuh. Kemudian ada lagi taklimat arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahagian penutup surah ni. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang lah. Penutup dia ni ada beberapa ayat lagi. Jadi cakap saja apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.